Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman walladzi an'ama alaina bil islam والذي أنعم علينا بالشهر المباركة والنعامة والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang dihormati pengerusi serta ahli jawatan kuasa surau, Tuan Imam Bilal, seterusnya pegawai-pegawai surau, yang dihormati alim ulama, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam 8 Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah, Tuhan masih berkenan kepada kita, Tuhan sayang pada kita. Tanda sayangnya Allah, Tuhan perkenankan permintaan kita, Tuhan mustajabkan doa kita, doa yang kita panjatkan pada bulan Rajab yang lalu, doa di mana kita benar-benar mengikut sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan bahawa sesungguhnya Nabi apabila sampai saja pada bulan Rajab, Nabi akan berdoa pada Allah dan Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini, iaitulah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami pada bulan Rajab, berkatkanlah kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami dapat berada pada bulan Ramadan. Kita tengok fenomena masyarakat kita semuanya beramal dengan sunnah ini, maka alhamdulillah, iaitulah Tuhan mustajabkan doa ini, kita dihidupkan oleh Allah sampai hari ini dapat berada pada bulan Ramadan. Yang paling penting ialah kita harap juga bukan sekadar kita hidup sampai hari ini, malah kalau boleh ya Allah hidupkanlah kami sampai penghujung Ramadan.
Kenapa kami nak hidup sampai bulan Ramadan? Kami nak jadi orang yang berada dalam bulan Ramadan. Kami nak jadi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Jawapannya ialah Ramadan menyediakan, iaitulah pelbagai kemuliaan dan keagungan khusus di one and only hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberi kemuliaan Ramadan ini kepada umat-umat terdahulu kecuali umat Muhammad. Pasal itu kalau kita tengok dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mastika Hadis juzuk yang ketiga, Nabi sebut fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadli ummati ala sairil umam, iaitulah kata Nabi, lebihnya Ramadan mengatasi mana-mana bulan yang lain sama seperti lebihnya umatku mengatasi mana-mana umat yang lain di atas muka bumi Allah. Ambillah umat apapun, sama ada umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, malah seterusnya, iaitulah umat yang disebut dengan Bani Israel, anak cucu Nabi Allah Yaqub alaihi salam, yang merangkumi sehingga iaitulah umat Nabi Allah Isa alaihi salam. Adakah mereka dikurniakan kemuliaan seperti kemuliaan Ramadan yang diberi kepada umat Muhammad? Tidak, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Timbul satu persoalan. Mungkin ada orang akan tanya, awak umat dulu tak ada bulan Ramadan? Ada, tapi persoalannya ialah bulan saja. Sebab bulan Ramadan ini bila pun dia akan ada, dia berpusing, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, sampai masa adalah, tapi kemuliaan dalam Ramadan tu umat lain tak rasa kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam sebentar lagi kita akan laksanakan sembahyang sunat tarawih, Tuhan tak bagi kepada umat dulu, Tuhan bagi hanya kepada umat Muhammad. Kita nak sembahyang iaitulah witir berjamaah. Sat lagi ini juga merupakan iaitulah kemuliaan Tuhan beri hanya kepada umat Muhammad, tidak kepada umat yang lain. Berpuasa sebulan bulan Ramadan Tuhan tak bagi kepada umat lain, hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar Tuhan tak bagi kepada umat terdahulu, Tuhan bagi hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga iaitulah turunnya Al-Quran. Al-Quran itu hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umat yang lain. Artinya iaitulah kemuliaan ini hanya layak dikecapi oleh umat Muhammad, dan kita sebagai umat Muhammad merasainya di atas muka bumi Allah. Sebab itu kalau kita tak ligan kemuliaan ini, kita menjadi orang yang cukup rugi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dalam masa yang terbatas menanti waktu Isya untuk kita lakukan sembahyang sunat tarawih ini, sebagai satu tazkirah, malam ni saya nak bawakan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Hibban daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang menceritakan tentang golongan-golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah. Pasal itu kita jangan masuk dalam golongan ini untuk menjadikan diri kita benar-benar dirahmati oleh Allah daripada permulaan Ramadan sampai habis Ramadan, dan begitu juga sepanjang hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabghadu kulla ja'dhari jawazi sakhabi fil aswaqi
jifatin bil lail qimarin bin nahar alimin bid dunya jahilin bil akhirah atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut hadis ni tuan-tuan supaya kita benar-benar berhati-hati, sebab kita rebut rahmat kasih sayang Allah pada bulan Ramadan, ya, iaitulah, tapi kita lakukan perkara yang kita akan sebut ini, artinya kita akan dijauhkan daripada rahmat Allah, wa na'udzubillah. Itu yang kita seriau sekali, kita ni berasa sungguh-sungguh aku ni rajin buat ibadat pada bulan Ramadan, semayang tarawih aku tak tinggal, aku baca Al-Quran dan sebagainya, tapi bimbang bila habis Ramadan kita tak jadi manusia yang benar-benar mendapat hasil daripada Ramadan. Malah disebut dalam satu doa Jibril, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah au kama qala, celaka besar bagi mereka yang dapat bertemu dan berada pada bulan Ramadan, tapi bila habis Ramadan mereka tidak mendapat pengampunan Allah. Salah satu tanda tak dapat pengampunan Allah, bila habis Ramadan dia kembali perangai lama. Dia jadi manusia yang kalau Ramadan dulu dia boleh istiqamah dengan ibadah, dia boleh istiqamah dengan taat, dia boleh istiqamah dengan iaitulah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mai saja habis Ramadan, masuk Syawal, dia lupa habis semua segala ketaatan kepada Allah, dia buat perangai lama. Nak jadi taat balik, kena Ramadan tahun depan pula, tu pun belum tentu dia akan bertemu dengan Ramadan lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ada orang yang akan tertanya-tanya, iaitulah kenapa aku isi Ramadan dengan ibadat, tapi bila habis Ramadan aku tak dapat hasil daripada Ramadan. Salah satu jawapannya ialah kerana kita masih membiarkan sifat-sifat yang paling dibenci oleh Allah bersarang cukup banyak dalam diri kita, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi nak tahu apa dia sifat yang paling dibenci oleh Allah, ada 5 sifat, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Maknanya jangan bagi lekat kat kita langsung. Kalau ada, kita merupakan orang yang paling rogi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kongsi sama-sama dalam masa yang terbatas ini, tuan-tuan, iaitulah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabghadu, sesungguhnya Tuhan paling benci. Kepada siapa Tuhan paling benci ini? Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kulla ja'zari, setiap daripada ja'zari. Apa dia ja'zari? Ja'zari ni maknanya orang yang sombong, orang yang bongkak, orang yang berasa diri dia hebat, orang yang berasa diri dia kemah. Maka orang ini ialah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab iaitulah sifat sombong tak boleh dan tak layak ada pada manusia. Sebab apa? Sebab manusia ini bersifat dengan sifat dha'ufat, sifat lemah yang tak terhingga banyaknya, dan sifat iaitulah sombong ini layak pada Allah. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Jadi bagi Tuhan layak, tapi bagi kita tak layak. Bila kita tak layak, kita ada sifat ini, tuan-tuan, yang kata takabur, maka sesungguhnya kita membina kebencian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum tu faham dulu bagi molek, apa
Apakah yang dimaksudkan dengan iaitulah sombong ni tuan-tuan? Jangan silap faham. Tak ada orang faham dia kata, oh no, hang aku tengok makan sedap-sedap bulan Ramadan ini, hang beli makanan hak mewah-mewah hang makan, hak yang mahal-mahal makan, hang sombong. Ataupun mungkin mai raya dia beli baju mahal sikit, dia bukan maknanya iaitulah tak buat kebajikan, dia bersedekah. No, cuma dah dia ada duit, dia pun nak rasalah nikmat pakai baju hak mahal sikit, kita pun kata dia sombong. Adakah itu sombong? Ini pernah diutarakan oleh seorang sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, adakah aku boleh disebut dengan takabur apabila aku makan yang sedap-sedap, aku makan yang lazat-lazat, walaupun aku ini rajin bersedekah, aku buat kebajikan dan aku tolong orang dan sebagainya, tapi ada lebihan lagi, dah disebabkan aku ada duit, aku makanlah makanan yang iaitulah yang sedap-sedap. Adakah itu sombong? Adakah itu takabur? Kemudian seorang sahabat pula kata, ya Rasulullah, aku pakai baju yang pakaian yang orang panggil apa, yang sedap, yang selesa, yang mahal sikit dan sebagainya. Adakah itu takabur? Nabi kata itu tidak takabur. Pasal apa? Kita kecap nikmat. Yang pentingnya kita tak rasa apa, kita nak kecap nikmat daripada Allah, kita buat kebajikan, kita dah sedekah dah dan sebagainya. Tuan, apa salahnya kita ada nikmat, kita ada duit ringgit, kita kecap nikmat daripada Allah. Habis ditanya oleh mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal kibriya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan sombong itu? Nabi kata sombong itu dua perkara. Apa dia dua perkara itu? Yang pertamanya ialah batarul haq, dan yang keduanya ialah waghamtun nas. Yang pertama ialah menolak kebenaran, dan yang keduanya ialah mencela manusia yang lain di atas muka bumi Allah. Itu sombong, tak kira siapa pun. Pasal itu kita kalau dapat satu-satu kebenaran, tak kira kebenaran itu datang daripada siapa, daripada orang Habsyi berkulit hitam, hamba Habsyi berkulit hitam sekalipun, janji dia bawa benda betul, kita kena terima, jangan tolak. Sebab tolak itu maknanya sombong di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita tak setuju, tapi itu betul, hak betul, kita kena terima, baru tak sombong tuan-tuan. Dan yang kedua apa dia? Mencela orang yang lain, kita pelekeh orang lain, kita peleceh orang lain. Itu termasuk ja'zari, yang siapa ada sifat ini, dia payah nak dapat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tu yang kadang-kadang dia tertanya-tanya pasal apa dia gagal untuk menjadi orang yang mendapat pengampunan Allah sepanjang Ramadan. Pastikan kita buang jauh-jauh daripada hati kita sifat ja'zari, iaitulah sombong dan bongkak di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya pula iaitulah jawaz. Apa dia jawaz? Jawaz ni kalau kita nak bubuh makna mufradat dia, macam iaitulah maknanya disebut oleh ulama, iaitulah sifat at-takatsur yang kita jumpa dalam ayat Al-Quran dan dalam surah At-Takatsur yang kita duk baca selalu tuan-tuan. Apa dia jawaz? Jawaz ni maknanya ialah orang yang dalam kepala otak dia tak fikir benda lain. Dia fikir kira nak timbul reta, nak cari reta bagi banyak, kalau boleh maknanya diri dia tu nak dilimpahi dengan kesenangan dan kemewahan di atas muka bumi Allah. Nah, berusaha tu tak salah, tapi apabila dia tumpukan usaha ke arah itu semata-mata sampai dia lupa benda lain, dia lupa sembahyang berjamaah, dia lupa bermasyarakat, dia lupa iaitulah sembahyang ibadat dan taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjadi semakin rakus, semakin tamak, semakin rakus, semakin tamak.
Dia fikir bahawa seolah-olah hidup dia dengan bahagia, utama bila harta banyak. Dia pun cari harta banyak. Orang ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia jauh daripada rahmat, dia jauh daripada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok dalam ayat Al-Quran, disebut oleh Allah, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Celakalah mereka yang hidup dalam keadaan menimbun harta. Mereka tamak pada Allah, tapi mereka tak akan sedar. Bila mereka akan sedar? Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka akan bertemu dengan lubang kubur, baru mereka akan sedar. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi pendek kata, sombong satu. Yang kedua kita sebut ni, himpun harta sampai lupa semuanya, iaitulah mereka ini jaga-jaga bulan Ramadan, mereka tak mampu untuk kecap apa yang disebut dengan kasih sayang Allah. Jaga. Sebab itu kita ni berhati-hati. Saya sebut benda ni supaya kita berhati-hati, jangan bagi ada kepada kita. Yang ketiga pula, iaitulah sakhabin. Apa dia sakhabin? Orang yang suka menengking orang lain, orang yang suka jerkah orang lain dengan niat menghina. Dia kira jerkah, suara dia deras sungguh, dia tempik kawan ni, dia tempik kawan ni, dengan tujuan untuk menghina orang lain. Dan disebut oleh Nabi, contoh lagu mana suara dia deras tu? Fil aswaq, macam orang berada di pasar. Kan di market dengar orang cakap deras, market borong contohnya tuan-tuan, suara deras, kau tempik, kamu tempik, contoh macam tu lah. Bukan salah, kadang-kadang kita nak cakap suara deras tu tak salah, tapi kena tempat, kena situasi, dan ada keadaan dia. Macam marah lah, bukan tak boleh marah langsung, walaupun marah tu sifat mazmumah, sifat yang dikeji oleh syarak, tapi jangan buang langsung marah. Kena ada juga sifat marah. Sebab kalau kita buang semua sifat marah kita akan jadi dayus. Sebab itu marah kena pada tempat dia, tak apa. Cakap deras pun tak apa, kena pada tempat dia, tegas dengan kekuatan agama, maka itu tak salah. Tapi yang ni maksudnya dia pelekeh orang lain, dia jerkah orang lain, dan dia rajin jerkah tuan-tuan dengan tujuan utama untuk apa? Untuk merendah-rendahkan orang lain. Itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, iaitulah Nabi sebut orang yang dibenci oleh Allah ialah jifatin bil lail, menjadi bangkai pada waktu malam, haimarin bin nahar, kaldai pada waktu siang. Apa maksud tu? Jadi bangkai pada waktu malam. Bangkai waktu malam ni disebut oleh perumpamaan oleh Nabi, maknanya ialah dia kira lena, dia tak peduli benda lain. Dia biar malam tu malam waktu untuk kita beribadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia biar berlalu begitu sahaja, kira lena. Ada juga jenis dia tak lena, dia berjaga waktu malam tadi, tapi dia buat sesuatu yang buang masa, yang tak ada manfaat untuk agama dan juga untuk iaitulah diri dia untuk dapat akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan jangan buat perangai macam tu. Pasal itu saya duk bagi pedoman banyak tempat, bahagi 3 malam kita ni tuan-tuan. 1/3 malam yang mula ibadat ijtimai ni, macam kita ni, kita buat majlis tazkirah, kemudiannya kita sembahyang tarawih, kita sembahyang witir, kita berimpun apa semua. 1/3 malam mula. Lepas tu 1/3 malam yang kedua, pertengahan, iaitulah rehat, tidur dan sebagainya. Jangan kita tak tidur langsung, sebab dia kena isi juga hak diri kita. Lepas tu 1/3 malam yang akhir, jangan jadi bangkai. Maknanya buat apa? Buat satu ibadat infiradi, perseorangan, qiyamul lail. Qiyamul lail abang saya bukan ibadat ijtimai, ibadat infiradi, ibadat perseorangan. Cuma boleh tak buat ijtimai? Boleh, sebagai latihan. Tapi yang banyaknya mau kita sendiri. Masa orang duk tidur, kita bangkit untuk menghadap di hadapan Allah, unsu ilallah, berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil manfaat bulan Ramadan ni tuan-tuan, qiyamul lail. Dan kemudian apa dia lagi?
dan kai keldai pada waktu siang. Perumpamaan Nabi sebut siang tu diisi dengan sesuatu yang tak ada manfaat untuk agama, tak ada manfaat untuk manusia. Itu kaedahnya. Sikit lagi Nabi satu lagi yang terakhir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dibenci oleh Allah iaitulah alimin bid dunya, orang yang pakar dengan kehidupan dunia dia. Tak kira dia kerja apa ikut suka dia lah, dia pakar dalam bidang apa. Contoh, dia pomen, dia pandai bak kereta, dia tengok kereta dia boleh tahu, dia dengar bunyi kereta dia boleh tahu rosak tang mana apa semua jenis kereta semua dia tahu lah kau. Alim dengan dunia dia. Dia tu kalau orang kereta. Kalau orang yang jenis belah kambing, dia tengok kambing dia tahu dah umur berapa, lagu mana. Dia belah lembu, dia tengok lembu dia tahu dah. Besar ni berapa pikul isi dia apa semua dia tahu semua dah. Kesihatan dan sebagainya. Kalau dia seorang peniaga, dia cukup pakar. Kalau dia seorang teknokrat dan juga sampai pekat negarawan sekalipun, dia memerintah negara, dia menjadi pemerintah yang cukup terkenal dan dia boleh memerintah lama, tapi dia jadi orang yang dibenci oleh Allah bila dia cukup alim dengan dunia dia tapi dia jahil dengan akhirat dia. Bab fardu ain tak lepas, fardu kifayah lagi lah, fardu ain pun tak lepas. Bab semayang pun tak apa reti, bab tak reti mengaji jauh sekali, maka dia termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah. Ada orang tanya satu tempat, tanya saya, pasal apa dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah? Kerana sesungguhnya dia menepati sebagai orang yang adanya sifat manusia jahiliah. Apa dia manusia jahiliah, sifat manusia jahiliah? Buka surah Rum ayat yang ke-7. Allah Ta'ala sebut ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Mereka itu merupakan orang yang mengetahui selok-belok kehidupan dunia mereka, tetapi mereka menjadi orang yang lalai. Lalai termasuk jahil dengan persoalan akhirat mereka di atas muka bumi Allah. Pasal itu jangan berhenti majlis ilmu ni tuan-tuan. Ambil peluang sungguh-sungguh. Tambah bulan Ramadan kita buat tazkirah ini cukup muktabar. Pasal apa? Pasal dia maknanya kita nak isi peluang peringatan dan majlis ilmu kepada orang yang maknanya dapat berhimpun ramai-ramai ni tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi cukuplah sekadar itu. Aisyah pun dah masuk. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.